Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel Khamis 26 Ogos 2021 bersama saya Al-Hafizul. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 412 panggilan kecemasan melibatkan 44 panggilan kebakaran, 149 panggilan penyelamatan dan 219 panggilan khidmat khas. Negeri Selangor mencatatkan jumlah panggilan kecemasan tertinggi iaitu sebanyak 71 jumlah panggilan keseluruhan. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Rabu 25 Ogos 2021 sebanyak 62,271 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ianya melibatkan 41,512 disinfeksi bangunan, 5,970 pemindahan mangsa, 217 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan lain-lain premis, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 143 penugasan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, 902 operasi pengurusan jenazah dan 13,519 lain-lain tugas. Bagi operasi disinfeksi sehingga semalam, sejumlah 41,512 operasi dilaksanakan merangkumi 157 zon, iaitu 143 zon merah, 6 zon jingga, 5 zon kuning dan 3 zon hijau mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Semalam saja 230 operasi disinfeksi meliputi 78 zon merah, 1 zon jingga dan 3 zon kuning telah dilaksanakan melibatkan 13 buah negeri, iaitu Selangor 9 operasi, Negeri Sembilan 1 operasi, Johor 21 operasi, Sarawak 31 operasi, Pahang 3 operasi, Sabah 22 operasi, Perak 19 operasi, Melaka 27 operasi, Kelantan 21 operasi, Pulau Pinang 23 operasi, Terengganu 12 operasi, Kedah 26 operasi, Perlis 4 operasi, serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 9 operasi, Putrajaya 1 operasi dan Labuan 1 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,566 premis yang terdiri daripada 3,931 pusat perniagaan, 2,589 kawasan perumahan, 5,044 tempat awam, 404 pasaraya dan 8,831 bangunan kerajaan. Diikuti dengan 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 861 premis PDRM dan 2,266 buah sekolah kerajaan. Seterusnya kita beralih ke laporan harian kejadian banjir. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melaporkan kejadian banjir telah melibatkan 2 buah negeri, iaitu di Negeri Perak dan wilayah Persekutuan Labuan. Ianya melibatkan 3 daerah yang terjejas dengan 4 pusat pemindahan telah dibuka bagi menempatkan 52 keluarga dengan bilangan mangsa seramai 204 orang. Tiada mangsa dilaporkan hilang dan jumlah kematian adalah seramai 5 orang. Bermula 19 Ogos sehingga 26 Ogos 2021, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melaksanakan 67 operasi banjir melibatkan 45 operasi pemantauan dan khidmat nasihat, 11 operasi pengangkutan dan pemindahan mangsa, 5 operasi mencari dan menyelamat, 3 operasi penghantaran logistik dan 3 operasi sanitasi pusat pemindahan sementara banjir. Seterusnya kita beralih ke laporan insiden. Satu kejadian kebakaran dilaporkan berlaku melibatkan sebuah rumah teres di alamat Jalan Hijau 1 Palang 8, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor, kira-kira jam 4.50 petang kemarin.
Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor yang menerima panggilan kecemasan tersebut telah mengarahkan pasukan keluaran operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang untuk hadir ke lokasi kejadian bersama satu jentera FRT. Menurut Komander Operasi Bomba Kanan 2 Azizi bin Tajuddin, setibanya pihak bomba di lokasi kejadian, pasukan operasi mendapati kebakaran melibatkan 3 buah bilik tidur yang terletak di aras atas rumah berkenaan. Pasukan operasi membuat pemadaman bagi kebakaran tersebut menggunakan satu aliran 100 kaki, air tangki pam jentera dan pili bomba sehingga api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Semua penghuni rumah tersebut dilaporkan berada dalam keadaan selamat tanpa sebarang kecederaan. Turut hadir dalam operasi tersebut adalah Komander Operasi Kanan, penolong penguasa bomba Syarin bin Jasmi. Sehingga kini punca kebakaran dan anggaran nilai kerugian masih dalam siasatan. Sementara sebuah kereta jenis Proton Persona dilaporkan terbakar lewat tengah malam kemarin di Bukit Putramas, Telipuk, Sabah. Insiden tersebut telah dimaklumkan oleh orang awam yang membuat panggilan kecemasan melalui talian terus ke Balai Bomba dan Penyelamat Lintas untuk mendapatkan bantuan. Pasukan keluaran operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas telah dikejarkan ke lokasi kejadian bersama dengan satu jentera FRT dan satu jentera EMRS. Menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Faizal bin Alias, setibanya di lokasi kejadian yang terletak kira-kira 17 km dari balai, didapati kereta tersebut sedang terbakar pada bahagian enjin. Kerja-kerja pemadaman dilakukan oleh anggota dan dilaporkan kebakaran tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan dan kehilangan nyawa. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Operasi ditamatkan kira-kira jam 12.20 tengah malam. Seorang pemandu mengalami detik cemas apabila kereta Pro2 Alza yang dipandunya hilang kawalan dan terbabas di bahu jalan. Kejadian berlaku di Jalan Bukit Padang, Penampang, Sabah kira-kira jam 1.50 pagi semalam. Dalam kejadian tersebut, pihak bomba menerima panggilan kecemasan melalui talian terus ke Balai Bomba dan Penyelamat Penampang. Sepasukan anggota bomba yang terdiri daripada 9 orang anggota diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 Benny Lim bersama satu jentera FRT dan satu jentera EMRS telah dikejarkan ke tempat kejadian. Komander Operasi, setibanya pasukan bomba di tempat kejadian, didapati kereta tersebut terbabas di bahu jalan dan hasil pemeriksaan didapati tiada mangsa yang terperangkap. Pemandu kereta tersebut dilaporkan telah keluar dengan sendirinya sebelum ketibaan pihak bomba. Walau bagaimanapun, pemandu tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat seorang lelaki berbangsa Cina ditemui mati dalam sebuah rumah di Pangsapuri City Heights, Jalan Sungai Chua, Kajang, Selangor. Dalam kejadian tersebut, pihak bomba telah menerima panggilan kecemasan meminta bantuan pihak bomba bagi khidmat khas pintu terkunci. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kajang diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 Jazlizat bin Jalil bersama 2 jentera bomba telah diarahkan ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi didapati pintu rumah berkenaan terkunci dari luar dan anggota bomba menggunakan peralatan penyelamatan untuk membuka pintu dengan pemantauan pihak polis. Walau bagaimanapun, menurut Komander Operasi, sebaik sahaja pasukan penyelamat berjaya membuka pintu, didapati terdapat seorang mangsa berada di atas kerusi di kawasan ruang tamu. Pihak KKM mengesahkan mangsa telah meninggal dunia dalam tempoh lebih 4 hari yang lalu. Mangsa yang dikenali sebagai Tan Chu Huang berusia 41 tahun itu kemudiannya diusung keluar oleh pasukan bomba dengan dibantu oleh petugas KKM dan anggota polis. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Mayat seorang lelaki yang dipercayai terjun dari jambatan Sungai Kerian, Parit Buntar, Perak ditemui dalam keadaan terapung kira-kira 10 km dari tempat beliau dipercayai terjun. Dalam kejadian pada 23 Ogos lalu itu, pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Parit Buntar yang diketuai oleh Pegawai Bomba 1 Ahmad Rosid bin Isa telah melaksanakan operasi mencari dan menyelamat dengan dibantu oleh pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Nibong Tebal, pasukan penyelamat di air PPDA Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar, unit pengesan bomba, pasukan bomba sukarela Parit Buntar, polis Diraja Malaysia, rela, Polis Marin dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dengan jumlah keseluruhan keanggotaan seramai 42 orang.
Operasi pencarian mangsa yang dipercayai lemas diperluaskan ke kawasan Nibun Tebal, Pulau Pinang sejauh 8 km dari tempat mangsa dipercayai terjun dengan bantuan bot penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kurau, Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Serai, Pasukan Bomba Sukarela Parit Bunta dan bot unit pengesan bomba. Mayat mangsa dikenali sebagai Jesudas, anak lelaki Maria Susai berusia 43 tahun, telah ditemui oleh anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Nibung Tebal dalam keadaan timbul pada jam 10.20 pagi semalam. Mayat yang dijumpai di Sungai Aceh sejauh 10 km dari jambatan Sungai Kerian. Anggota bomba membawa naik mayat ke tebing dan kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seorang ibu melalui detik cemas apabila anak beliau yang berusia 3 tahun terkunci seorang diri di dalam bilik rumah mereka di alamat PT 57516, Jalan UB3, Taman Jenderam Budiman, Selangor. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 5.37 petang semalam dan mengarahkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat KLIA untuk ke lokasi kejadian. Menurut Komander Operasi, pasukan bomba yang tiba kira-kira 12 minit kemudian terus bertindak membuka pintu bilik yang terkunci menggunakan rescue tool. Kanak-kanak perempuan berkenaan berada di dalam bilik tersebut dalam keadaan selamat dan kemudiannya diserahkan kepada ibunya yang ternyata berada dalam keadaan lega. Operasi ditamatkan pada jam 6.07 petang. Seorang penghuni rumah berdepan detik cemas apabila mendapati seekor ular sawa berada di dalam bilik air rumahnya di alamat nombor 15, Jalan UB11, Taman UK Bistari, Ampang, Selangor. Dalam kejadian lewat tengah malam tadi itu, penghuni rumah berkenaan iaitu Encik Nuraidi Azhar telah membuat panggilan kecemasan kepada pihak bomba untuk mendapatkan bantuan. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang terus bergegas ke tempat kejadian dan tiba dalam tempoh 6 minit. Menurut Komander Operasi, Pegawai Bomba Kanan 2 Yusni bin Yusof, setibanya di tempat kejadian didapati seekor ular sawa sepanjang 1 meter berada dalam bilik air rumah berkenaan. Anggota seterusnya bertindak menangkap ular tersebut dan kemudiannya melepaskan semula ke habitat yang selamat. Tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sememangnya semakin mencabar, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Semalam, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam titah ucapan baginda bagi istiadat pembukaan rasmi tahun keempat Dewan ke-14 Perak Darul Rizwan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia amat menjunjung kasih di atas keprihatinan Paduka Seri Tuanku dan ucapan yang dizahirkan tersebut akan menjadi pemangkin kepada perkhidmatan yang terbaik oleh jabatan kepada rakyat Malaysia. Saudara, paparan berita itu tadi mengakhiri segmen berita terkini pada pagi ini. Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak berita berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sebelum berpisah, kami di Bomba Channel ingin memaklumkan satu program derma darah anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya sedang berjalan dari jam 9 pagi hingga 3 petang ini di lobi Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Bagi pegawai yang berkelapangan, dijemput hadir bagi menyokong program ini. Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Sekian dahulu dari kami. Amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua. Saya Al-Hafizul, teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan salam hormat.